Pertama sekali, definisi rasuah. Rasuah ialah perbuatan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan kepentingan peribadi yang tidak sah. Menurut SPRM, rasuah berlaku apabila seseorang memberi atau menerima suapan sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan tugas rasminya. Suapan ini bukan sahaja berbentuk wang, tetapi juga hadiah, perkhidmatan, jawatan, diskaun, atau apa-apa manfaat yang bertujuan mempengaruhi keputusan seseorang. Di bawah Akta SPRM 2009, semua perbuatan memberi, menawarkan, meminta, atau bersetuju menerima suapan adalah kesalahan rasuah. Rasuah biasanya berlaku melalui 3 unsur utama. Pertama, adanya kuasa atau kedudukan. Kedua, wujudnya suapan atau ganjaran. Dan ketiga, niat yang tidak sah untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Latar belakang Kes 525. Kes 525 ialah pameran pertahanan terbesar di Malaysia. Acara ini melibatkan industri antarabangsa dan vendor strategik. Kontrak, memorandum persefahaman, MOU, dan perolehan kerajaan dalam acara ini mencapai nilai yang besar, menjadikannya sektor yang berisiko tinggi untuk rasuah. Kes rasuah ini melibatkan dakwaan terhadap Pegawai Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM. Pegawai TUDM didakwa mengemukakan sebut harga palsu bagi tujuan mendapatkan kontrak secara tidak sah. Kes ini secara serius mendedahkan kelemahan ketulusan dalam proses perolehan pertahanan. Ini menunjukkan wujudnya manipulasi dokumen rasmi, penyalahan gunaan kedudukan, kerjasama pihak dalaman dan syarikat. Seterusnya ialah jenis rasuah yang terlibat. Yang pertama ialah rasuah perolehan awam. Rasuah ini berlaku dalam proses pembelian, pembekalan dan tender kerajaan. Biasanya, kontrak diberikan kepada pihak tertentu melalui sogokan atau pengaruh. Rasuah ini berisiko tinggi kerana melibatkan jumlah kewangan yang besar dan boleh merugikan negara. Lepas tu, jenis rasuah yang kedua ialah penyalahgunaan kedudukan. Ini berlaku apabila pegawai menggunakan kuasa resmi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak yang mereka sokong. Contohnya, mereka menetapkan spesifikasi tender yang memihak kepada vendor tertentu atau meluluskan sokongan dokumen tanpa mengikut prosedur yang sah. Tindakan seperti ini boleh menjejaskan integriti dan keadilan dalam organisasi. Dan jenis rasuah yang terakhir ialah tuntutan atau sebutan harga palsu. Rasuah ini melibatkan dokumen kewangan yang direka atau dipalsukan untuk mendapatkan wang kerajaan. Ia boleh dilakukan oleh individu, syarikat atau pegawai dalaman. Perbuatan ini bukan sahaja menipu kerajaan, tetapi juga menyebabkan kerugian yang besar. Rasuah memberikan kesan yang sangat besar dan merosakkan kepada berbagai pihak seperti individu, organisasi dan juga negara. Pada peringkat individu, mereka yang terlibat dalam rasuah akan kehilangan reputasi serta kepercayaan masyarakat. Nama baik juga boleh tercela dan dihantui rekod jenayah apabila didakwa serta dihukum di mahkamah. Selain itu, individu tersebut turut menanggung beban kewangan yang besar, tekanan mental dan memberi kesan buruk kepada ahli keluarga. Kejayaan mereka juga boleh musnah apabila hilang jawatan, hilang sumber pendapatan dan mungkin tidak lagi diberikan kelayakan keselamatan dalam pekerjaan. Pada peringkat organisasi pula, rasuah menyebabkan kredibiliti institusi tercalar sehingga menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat. Moral anggota dalam organisasi juga akan menurun kerana rasa kecewa dan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan. Rasuah turut mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat seperti bilik kasih dan ketidakadilan, seterusnya mengganggu keberkesanan operasi organisasi tersebut. Kesan rasuah terhadap negara juga sangat besar. Apabila rasuah berleluasa, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan akan merosot. Imej negara di peringkat antarabangsa turut tercemar dan menyebabkan keyakinan pelabur asing menurun. Kejatuhan keyakinan ini menjejaskan perkembangan ekonomi negara. Selain itu,
rasuah mengakibatkan kerugian dana awam sehingga menyebabkan kerosakan ekonomi dan menjejaskan pembangunan negara. Secara keseluruhannya, rasuah memberi impak negatif yang luas dan mendalam. Justru, setiap individu memainkan peranan penting untuk menolak rasuah demi memastikan masyarakat, organisasi, dan negara kekal stabil serta bermakmur. Untuk bahagian saya akan terangkan beberapa cadangan pencegahan rasuah dalam sektor pertahanan. Pertama, semua proses tender kerajaan perlu dibuat secara telus dan terbuka. Ini penting supaya setiap syarikat bersaing secara adil tanpa ruang untuk pilih kasih atau suapan. Kedua, pegawai yang terlibat dalam perolehan perlu diberi latihan integriti secara berkala. Latihan ini dapat mengingatkan mereka tentang etika, tanggungjawab dan risiko salah guna kuasa. Seterusnya, perlindungan kepada pemberi maklumat perlu diperkukuh. Apabila whistleblower berasa selamat, mereka lebih berani melaporkan salah laku. Kerajaan juga perlu menggunakan sistem e-perolehan bagi mengurangkan campur tangan manusia dan mengelakkan manipulasi dokumen. Selain itu, audit berkala perlu dilakukan untuk mengesan sebarang kejanggalan dalam kontrak atau perbelanjaan. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang mestilah tegas supaya menjadi pengajaran dan mengelakkan kes rasuah daripada berulang. Akhir sekali, analisis isu di mana kes rasuah 5 2025 telah membuka kelemahan serius dalam integriti sektor pertahanan Malaysia, khususnya dalam proses perolehan awam bernilai tinggi. Peredahan mengenai sebut harga palsu, suapan wang tunai dan persekongkolan tender memperlihatkan 3 elemen utama rasuah: penyalahgunaan kuasa, faedah pribadi dan niat tidak sah. Punca utama kepada isu ini bermula daripada penyalahgunaan kedudukan, di mana pegawai tertentu menggunakan autoriti untuk memanipulasi tender atau kontrak demi menguntungkan pihak yang berkepentingan. Keadaan ini diburukkan lagi oleh sistem perolehan yang kurang telus serta masih bergantung kepada proses manual yang berlapis, sekaligus memberi ruang kepada campur tangan manusia. Selain itu, faktor tekanan dan rasionalisasi seperti yang dinyatakan dalam teori Fred Diamond telah mendorong setengah pegawai melihat tindakan mereka sebagai tindakan tidak memberi kerugian langsung kepada negara. Kesan rasuah ini sangat besar dan merentasi pelbagai peringkat. Pada peringkat individu, ia mengakibatkan reputasi tercemar, tekanan mental, masa depan kerja yang musnah, dan risiko tindakan undang-undang. Pada tahap organisasi, institusi pertahanan kehilangan kredibiliti, moral dan profesionalisme anggota merosot. Malah wujud persepsi bahawa rasuah sudah menjadi budaya. Pada skala negara, kepercayaan rakyat terhakis, imej antarabangsa tercalar, keyakinan pelabur menurun dan risiko ekonomi meningkat. Secara akademik, kes 5 2025 tidak boleh dilihat sebagai isu moral atau undang-undang semata-mata. Ia menzahirkan kegagalan sistemik dalam tadbir urus, accountability dan mekanisme kawalan dalaman. Justru, penyelesaian memerlukan pendekatan holistik seperti pendidikan etika untuk mengukuhkan integriti individu, digitalisasi proses perolehan bagi meningkatkan ketelusan, audit bebas yang berkala serta penguatkuasaan undang-undang yang konsisten dan tegas. Pencegahan perlu diberi keutamaan berbanding tindakan selepas rasuah berlaku. Dan melihat ke hadapan, jika isu ini tidak ditangani secara menyeluruh, rasuah berpotensi terus melemahkan sektor pertahanan, mengurangkan kecekapan perkhidmatan awam dan merosakkan kepercayaan rakyat serta pelabur terhadap sistem pentadbiran negara. Oleh itu, reformasi institusi, pembudayaan ketelusan dan pendidikan integriti adalah langkah penting untuk memastikan perolehan awam yang bersih dan beraccountability pada masa hadapan.